Surah Fatihah ada 143 huruf. 143 huruf. Daripada 7 ayat surah Fatihah tu ada 29 perkataan. Ada 143 huruf. Dengan kita baca Fatihah saja, Allah bagi berapa? 143. 143 kali dengan 10. Berapa? Allahu Rabbi, tuan-tuan. Itu baru Fatihah. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah, dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan izin kurnia Allah, kita dah melangkah masuk ke tahun yang baru. Sedang tak sedang, pada tahun 2020, tahun yang berlalu dengan penuh kenangan, duka dan cerita berbagai-bagai. Dan insya-Allah pada tahun yang baru ini kita senantiasa mengharapkan untuk Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kelebihan, kebaikan dan mencabut segala keburukan dan musibah yang menimpa kepada kita sekarang ini. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, bila kita sebut berkaitan dengan tahun baru, kebanyakan daripada kita akan selalu menyebut satu tajuk. Tajuk ataupun benda yang selalu dibincangkan apabila masuk tahun baru ni apa dia? Berkaitan dengan azab baru. Berkaitan dengan apa benda yang dia nak buat untuk tahun baru. Berkaitan dengan apa cita-cita yang dia nak hajati untuk tahun baru. Tuan-tuan, pada pagi ini insya-Allah saya bercadang untuk bersama-sama untuk kita meletakkan satu azam dalam tahun baru kita pada tahun ini 2021, iaitu dengan berazam untuk kita ni senantiasa membaca Al-Quran, untuk kita ni senantiasa mendampingi Al-Quran, untuk kita ni senantiasa dekat dengan Al-Quran. Tuan-tuan, Al-Quran ni benda lama, benda yang selalu dah kita ulang sebut. Cuma tuan-tuan,
apa salahnya untuk kita jadikan tahun baru ni tahun yang kita dekat dengan Quran lebih daripada tahun-tahun yang sebelum ni. Tahun yang kita mendampingi Al-Quran lebih daripada tahun-tahun sebelum ni. Tahun yang lebih kita selalu baca Quran daripada tahun-tahun yang sebelum ni. Tuan, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatir, Allah Subhanahu wa taala menyebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna al-kitaba Allah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allah Ta'ala kata, innallaha yatluna kitab Allah. Sesungguhnya orang yang selalu baca Quran. Allah Ta'ala kata, orang yang selalu baca Quran, orang ini dia juga wa aqamus salah, dia juga mendirikan salat. Wa anfiqu mimma razaqnahum, dan dia ni menginfakkan harta dia sirran wa alaniyah, dalam keadaan sengak sunyi ataupun dalam keadaan terbuka. Yarjuna, dengan mengharapkan amalan-amalan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini tijaratan lan tabur, kata Allah. Dia ni melakukan, dia ni membuat satu perniagaan yang tidak ada kerugian. Tuan-tuan, kita baca Quran seolah-olah kita melaburkan sesuatu benda untuk kita melaksanakan perniagaan. Meniaga ni ada untung, ada rugi. Tanyalah mana-mana orang meniaga, dia takkan kata saya ni untung sedia-sedia. Dia akan kata biasalah meniaga, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi, kadang-kadang balik modal, macam tu keadaan. Tetapi bagi orang yang baca Quran, bagi orang yang semayang, bagi orang yang infak, kata Allah Subhanahu wa taala, tijaratan lan tabur. Perniagaannya yang dia masuk, yang dia buat, yang dia baca, lan tabur, tidak pernah akan rugi selama-lamanya. Tuan-tuan, Al-Quran yang Allah beri kepada kita ini cukup besar nilainya. Di dalam satu hadis, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah rihuha tayyib wa ta'muha tayyib wa masalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah la rihu laha wa ta'muha hulwun wa masalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalir rayhana rihuha tayyib wa ta'muha murrun wa masalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah laysa laha rihun wa ta'muha murrun. Daripada Abu Musa al-Ash'ari, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujah. Kata Nabi, perumpamaan orang yang beriman yang selalu baca Quran. Nabi kata dia orang beriman, dia baca Quran. Nabi kata masalul utrujah, sama seperti buah utrujah. Tuan-tuan, utrujah ni apa? Utrujah ni buah lemon, buah limau, buah lemon. Nabi kata orang yang beriman, yang dia ni baca Quran, dia ni serupa macam buah lemon. Nabi kata buah lemon ni, Nabi kata apa? Rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Nabi kata bau dia syok, makan pun sedap. Kan, kita kalau kita punya kereta, kita perfume buh dalam kereta kita, kan, orang buh perfume dalam kereta, dia akan pilih wangian apa lagi?
lemon. Pasal apa? Lemon ni dia sedap. Bau dia tu pun syok. Memang sedap bau dia. Makan dia pun sedap. Kan kita nak makan apa sikit, perah limau, dia jadi sedap tu lebih. Makan mi ke apa ke dia, bila tambah dengan limau dia sedap. Nabi kata orang yang beriman, yang dia tu pula baca Quran, dia ni seperti mana lemon. Nabi kata yang mana bau dia pun sedap, makan dia pun sedap. Itu perumpamaan. Lepas subuh dia nanti pegang Quran sikit, dia baca. Lepas zuhur dia nanti pegang Quran sikit, dia baca. Lepas asar, lepas maghrib, lepas isyak, begitu keadaan dia. Dia ni sentiasa mendampingi Al-Quran. Pegang selalu dia, baca selalu. Dia baca tak banyak. Dia buka Quran tu, dia baca kurang suku muka, kadang-kadang lajak sikit setengah muka, kadang satu muka tak habis sekali baca. Kadang masa lebih sikit dia baca satu muka, kemudian dia tutup, dia simpan pergi buat kerja lain. Tetapi dia mengekali, dia mendampingi, selalu dia baca Quran. Maka orang macam ni Nabi kata masalul utrujah, seperti buah lemon. Nabi kata bau dia sedap, makan pun sedap. Wa masalul mu'min, kemudian Nabi sambung, Nabi kata dan adapun perumpamaan orang-orang yang beriman, allazi la yaqra'ul Quran, yang dia ni tak baca Quran. Dia orang Islam, dia orang beriman, tapi Quran tak baca. Sedang-sedang sehari 24 jam tak pegang langsung Quran. Sedang-sedang seminggu 7 hari tak pegang langsung Quran. Sedang-sedang sebulan 30 hari tak pegang langsung Quran. Tuan-tuan, kan? Ada orang kadang-kadang lagu tu dia tak dan. Tak dan tu lagu mana kalut pun tak tahu, tapi tak dan dia. Nabi kata orang yang beriman, allazi la yaqra'ul Quran, yang dia ni tak baca Quran, kamasalit tamrah, seperti buah tamar, buah kurma. Nabi kata orang beriman tapi tak baca Quran, dia ni macam buah kurma. La rihuha laha, dia tak ada bau. Wa ta'muha hulun, tapi makan sedap. Nabi kata orang yang beriman, dia tak baca Quran, dia serupa mana buah kurma. Dia tak ada bau. Tak ada tentang beli kurma ada bau. Tak ada. Belilah kurma apa pun. Hak kita jual baru ni ajwa pun tak ada. Dia tak ada bau. Tentang buka plastik dia naik bau mengaum, tak ada. Dia tak ada bau. Belilah mahal lagu mana pun kurma, dia tak ada bau, tapi makan syok. Hak lagi mahal gerik dia, lagi mahal ajwa Madinah ke ajwa Nabi ke, makan dia sedap. Yang lain-lain yang kering-kering sikit tu dia sedap juga, tapi dia kurang sikit. Nabi kata orang yang dia beriman, dia tak baca Quran, dia ni serupa macam kurma. Kurma dia tak ada bau, tapi makan dia sedap. Kurma dia tak ada bau, tapi makan sedap. Wa masalul munafiq allazi yaqra'ul Quran kamasalir rayhanah. Kemudian Nabi sambung, Nabi kata perumpamaan orang yang munafik. Munafik ni apa tuan-tuan? Dia beriman tapi bercakap dia tak serupa. Dia beriman tapi bercakap dia tak serupa macam mana dia beriman. Orang yang munafik, allazi yaqra'ul Quran, tapi dia baca Quran. Tuan-tuan, ada orang jahat tapi Quran dia baca, dia tak pernah tinggal. Ada orang dia jahat tapi Quran dia baca. Dia minat jenis-jenis duk pi perbetul suara, jenis-jenis duk pi duk belajar bagi, tapi jahat tu dia ada. Ada orang macam tu. Kuliah dia tak minat, tapi jenis kelas-kelas nak perbetul suara, jenis kelas, jenis tu dia minat. Nabi kata orang macam ni kamasalir raiha, seperti minyak wangi. Kan? Seperti minyak wangi, minyak esen. Rihuha tayyib wa ta'muha murrun. Bau dia wangi, Nabi kata bau dia baik, bau dia wangi. Wa ta'muha murrun, tapi kalau makan ke dia apa jadi? Buruk. Kalau makan ke dia jadi tak syok. Kan, kita calit minyak wangi, kita titik tengok sikit bolam lidah, tak boleh pi, walaupun bau dia wangi. Bau dia tu kita pegang memang syok, dia boleh sekadar bau, tapi untuk nak buh dalam mulut tak boleh, sebab dia memang passion tu, tak boleh.
Nabi kata ini perumpamaan bagi orang-orang munafik yang dia baca Quran. Dia munafik, dia baca Quran, tapi macam itulah yang dia dapat. Perumpamaan yang Nabi sebut macam tu. Kemudian Nabi sambung. Nabi kata wa mathalul munafiq, dan orang munafik allazi la yaqra'ul Quran, yang dia ni tak baca Quran. Kamasalil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang dia tak baca Quran, dia ni kal hanzalah, kamasalil hanzalah, seperti apa? Seperti buah labu. Hanzalah ni apa tuan-tuan? Labu. Kita panggil apa? Apa? Labu kundok. Labu kundok Nabi kata. Labu kundok ni apa? Laisa laha rihun, bau tak ada, Nabi kata. Wa ta'muha murrun, makan pun pahit. Kan buah labu kundok. Labu kundok ni jarang-jarang orang ramai. Nak cari pun payah. Kadang-kadang nak dapat tu orang nak boleh masak sedap dengan buah labu kundok ni pun payah. Nabi kata perumpamaan orang munafik yang dia ni dahlah munafik, tak baca Quran pula, begitu. Bau dia pun tak ada, makan dia pun pahit. Itu perumpamaan yang Nabi SAW sebut. Dalam satu hadis yang lain daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, Nabi SAW bersabda. Kata Nabi SAW, alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil barara, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fi wa huwa alayhi syaqqun lah ajran lahu ajran, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi, allazi yaqra'ul Quran, orang-orang yang baca Quran, wa huwa mahirun bih, yang dia ni mahir. Tuan, mahir ni bahasa Arab. Mahir ni maksudnya apa? Cekap. Dia baca Quran cekap. Ma'as safaratil kiramil barara, dia ni bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia, kiram yang mulia, al-barara yang sentiasa buat kebaikan. Orang yang baca Quran lancar kan, yang kita bila dengar dia baca ni sedap, yang bila dia baca ni oh puas hati kan. Tuan-tuan ingat Imam Masjid Syarifah Fatimah Ustaz Fidai yang ganti Tok Fatih Kebah meninggal dunia hari Jumaat, Khatib yang ganti. Kemudian lepas tu Ustaz Fidai, Masya Allah, tuan-tuan baca dia. Tuan-tuan kalau pergi Masjid Syarifah Fatimah, Allah, baca dia ni, dia boleh buat macam-macam lagu. Saya tuan-tuan kalau bulan puasa selalu ikut jadual dia, tak mana dia jadi imam, selalu pergi. Pasal apa? Sembahyang belakang dia tu rasa puas, dengar dia tu rasa puas, bismillah pun merasa macam nak banyak duit dah. Pasal apa? Sedap. Orang yang macam ni Nabi kata ma'as safaratil kiramil barara, yang dia ni akan bersama dengan malaikat, yang malaikat-malaikat tu al-kiram yang mulia, al-bararah yang selalu buat kebaikan. Orang yang baca Quran, yang dia ni baca lancar. Tuan, baca lancar ni dia ada macam passion. Dia ada yang disebut imalah. Imalah ni macam mana? Baca macam imam-imam Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia nak sengau tak sengau lagu mana tak? Itu imalah. Kalau passion Melayu kita ni jenis alhamdulillah, dia main nak derah lagu tu. Kan dia main nak derah. Dia ada orang dia passion lagu tu. Tapi Nabi kata baca Quran ni biar dialek macam Arab. Biar dialek tu macam Arab. Kemudian Nabi sambung, Nabi kata wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'ta fi. Nabi kata dan ada pun orang yang baca Quran yang dia ni wa yatata'ta. Tuan-tuan boleh agak dah apa dia? Wa yatata'ta apa dia? Baca tu sangkut-sangkut, terketak-ketak. Kan dia baca tu sangkut-sangkut. Wa huwa alaihi syaqun, yang dia ni baca tu syaqun dalam keadaan susah.
Kita hak dengar ni pun lemah kot. Dia baca ni bunyi ha tu pun sampai kita pun lemah kot. Dia semayang sebelah kita, duk angkat takbir, habis angkat takbir tu tak apalah, imam habis baca Fatihah, dia mula, kita mula. Derah punya dia baca tu sampai kita dengar ni, nak sambung Fatihah kita pun tak lepas. Ada orang lagu tu tuan-tuan? Ada. Bila dia buka Quran ni baca duk ulang-ulang. Zalikal kitab al-kitabu. Dia duk ulang lagu tu, tak boleh. Nak tekan tak boleh, nak tekan tak boleh. Lahu ajran, Nabi kata. Bagi dia ajran, 2 pahala. Ulama kata 1 pahala untuk dia baca, 1 pahala untuk dia perbetul. Maksudnya apa? Baca. Kok mana pun baca. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi 'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa-siapa yang Nabi kata baca 1 huruf daripada Al-Quran, falahu bihi hasanah. Bagi dia itu 1 kebaikan, Nabi kata. Wal hasanatu bi 'ashri amsalha. 1 kebaikan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diganda dengan 10 kali kebaikan. 1 kebaikan, 1 huruf dia baca dapat 1 kebajikan. 1 kebaikan itu diganda bi 'ashara amsalha dengan 10 kali ganda. La aqulu alif lam mim harfun. Nabi kata aku tak kata alif lam mim itu 1 huruf. Walakin akan tetapi alifun harfun 1 huruf, alif 1 huruf, walamun harfun, lam 1 huruf, wa mimun harfun, dan juga mim 1 huruf. Nabi kata kamu baca alif lam mim itu dikira 3 huruf. 3 huruf bukan 1 huruf. Bukan alif tu, alif lam mim tu masuk sekali dah. Nabi kata alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maksudnya apa? 3 kebajikan, 30 kebaikan yang kamu dapat. Tuan-tuan, kita duk baca surah Fatihah. Dalam surah Fatihah ada berapa huruf? Surah Fatihah ada berapa huruf? Kita duk baca ni surah Fatihah. Surah Fatihah ada berapa huruf? Surah Fatihah ada 143 huruf. 143 huruf. Daripada 7 ayat surah Fatihah tu ada 29 perkataan, ada 143 huruf. Dengan kita baca Fatihah saja, Allah bagi berapa? 143. 143 kali dengan 10. Berapa? Allahu Rabbi, tuan-tuan. Itu baru Fatihah. Kalau kita baca surah lain, baca yang panjang lagi, baca yang panjang lagi, baca yang panjang lagi, agak-agak berapa banyak yang kita nak boleh dapat daripada bacaan kita. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Banyak yang kita dapat. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, yuqalu li sahibihi al-Quran, iqra warta' warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayah taqra'uha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada pembaca Al-Quran, satu orang lelaki yang dia rajin baca Quran di dunia, dia ni lagi selangkah nak masuk pi ke dalam syurga. Nabi kata dia ni nak dekat dah masuk dalam syurga, sikit lagi je. Tiba-tiba malaikat kata kat dia, Iqra, bacalah Quran. Warta', Nabi kata,
dan naiklah. Nabi kata orang yang duk baca Quran ni, Nabi kata baca. Orang yang duk dalam Quran, orang yang duk dalam dekat nak masuk syurga, bila dia dekat nak langkah dah masuk dalam pintu syurga ni, malaikat mai kat dia, malaikat kata, "Iqra, baca Quran yang hang duk baca selalu. Warta, dengan bacaan tu nanti hang akan diangkat darjat hang." Malaikat kata. Warattil, dan kata malaikat yang jaga tu apa dia? Sesungguhnya baca macam mana yang hang duk baca di dunia dulu. Warattil kama turattilu fid dunya. Malaikat kata baca macam mana yang hang duk baca dulu di dunia, baca. Fa inna manzilaka, sesungguhnya tempat hang inda akhiri ayat, ketika mana ataupun dalam keadaan ayat apa yang hang baca. Ayatlah yang mana yang hang baca. Maksudnya apa? Nabi kata orang yang dia ni baca Quran selalu, tingkat darajat dia duduk dalam syurga ikut banyak mana yang dia baca. Setiap tahun kalau dia khatam, dia paling tinggi sebab dia habis. Kalau baca dia tu sekerat, maka tinggi itulah. Tuan-tuan, syurga ni dia tak kira secara mendatar, tapi dia kira secara tinggi. Kuih tinggi kedudukan dia, makin hebat dia. Dia macam kondominium, kan? Macam kondominium. Dia macam kondominium. Kondominium kalau hak bawah tu harganya biasa-biasa. Tapi kalau hak di atas tu orang panggil apa? Penthouse, kan? Hak di atas tu, yang tu harga dia dekat-dekat juta. Dekat-dekat juta nak dapat duduk di atas tu. Kira termasuk pi masuk main dengan apa kemudahan yang dia sedia di atas tu, lagi tinggi, lagi mahal. Dia bukan macam rumah flat kalau lagi tinggi orang tak mau. Pasal apa? Jenuh pukul kaki nak naik. Kan kadang-kadang dengan lift apa tak ada nak naik payah. Bukan rumah flat. Ini seperti lebih kurang macam kondominium. Hak bawah tu biasa-biasa, tapi hak atas tu lagi tinggi, lagi mahal. Package dengan kolam, package dengan apa macam-macam ada bagi orang macam tu. Nabi kata orang yang baca Quran, bila dia baca tu baca inda akhiri ayat, dia tu baca dekat dengan hujung-hujung ayat tu, dia pulun baca. Dia ni bersama dengan ayat yang dia baca tu, duduk dekat dalam syurga, ikut ayatlah apa yang dia baca. Tuan, nampaknya apa? Kena baca Quran. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebut daripada Uthman bin Affan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Hadis ni selalu kita dengar. Kata Nabi SAW, khairukum, sebaik-baik kamu, orang yang baik, man ta'allama al-Qur'an, adalah orang yang mempelajari Quran, mempelajari Al-Quran, wa 'allama, dan orang yang mengajar. Tuan-tuan, kita duk pulun belajar. Seminggu kita ada, sebulan kita ada, satu minggu ambil satu hari cari mana-mana guru belajar Quran kat dia. Betul kat dia, baca kat dia, perhati tengok tang mana salah lagi, tang mana silap lagi, tang mana dengung tak kena, tang mana syaddah tak kena, tang mana mat tak kena. Ulun baca. Khairukum, sebab Nabi kata orang yang baik adalah kamu yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan orang yang mengajar Al-Quran. Tuan-tuan, dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW menyebut daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nabi kata bacalah Quran. Nabi kata baca Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, kerana sesungguhnya Quran ni akan mai bagi syafaat li ashabi, kepada orang yang baca dia. Quran yang kita baca, yang kita buka hari-hari, setiap waktu kita buka, setiap masa kita buka, kita mendampingi dia, kita dekat dengan dia, kita tak pernah miss. Baca sedia, duk baca sedia. Tuan-tuan, orang macam ni dia akan mendapat syafaat daripada Quran. Quran akan mai depan Allah, ya Allah, dia ni dulu orang yang selalu pegang aku baca. Tuan-tuan,
Quran boleh bantu kita di akhirat. Tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi SAW menyebut, Nabi kata Al-Quranu hujjatul lak aw alaik. Nabi kata Al-Quran itu hujjatul lak, dia boleh menjadi peguam bela kepada kamu. Aw alaik, Nabi kata, ataupun Al-Quran itu akan main menuntut bela kepada kamu. Allah Rabbi. Nabi kata Quran itu hujjatul lak. Quran akan main, kalau kita ni rajin pegang dia, kita ni rajin baca dia, kita ni selalu kelebek matlaah kat dia, Quran main depan Allah. Ya Allah, dia ni dulu ni rajin baca aku. Setiap waktu dia akan baca. Mula tahun 2021 ni dia berazam dia nak baca. Sungguh ya Allah, dia baca sungguh. Dia pegang aku, dia dengar tafsir, dia buka tafsir, dia dengar aku, dia buka, dia tengok. Mai depan Allah, kata lagu tu kepada orang yang baca. Tetapi perlu ingat ancaman Nabi. Au alaih, Nabi kata, takut-takut Quran bukan mai bela kita, Quran mai untuk mai mendakwa kita. Ya Allah, dia ni dulu duduk di dunia tak pernah baca aku. Ya Allah, dia ni dulu di dunia tak pernah buka aku. Seminggu 7 hari habis, tak pernah dia buka baca. Sebulan 30 hari habis, tak pernah dia buka baca. Sehari 24 jam habis, tak pernah dia buka baca aku. Quran akan main dakwa kepada kita. Tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan, saya sebutkan pada awal tadi apa dia? Al-Quran kita jadikan sebagai azam tahun baru kita ni. Benda tu benda lama, tetapi benda itu benda yang cukup baik, benda yang cukup manfaat, dan ada banyak kebaikan yang boleh kita dapat daripada apa yang kita sebut. Tuan-tuan, orang yang selalu mengekali baca Quran ini, walaupun dia susah baca, tetapi orang ini Allah akan bagi kemudahan. Kena yakin, tuan-tuan, kena yakin Allah akan bagi mudah. Masa yang kita peruntukkan untuk baca Quran, Allah akan bagi masa yang lebih berharga kepada kita sebagai ganti. 5 minit, 10 minit kita buka, kita rasa macam rugi. 10 minit tu boleh buat benda lain. Dah. Sebenarnya 10 minit, 5 minit kita peruntuk sikit untuk Al-Quran. Ingat, Allah bagi masa lapang yang lebih berharga dengan 5 minit, 10 minit yang kita peruntukkan untuk baca Quran. Sebab itu tuan-tuan, dalam hidup kita ni kod manapun nak kena baca Quran. Nak kena baca Quran. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi tuan-tuan, daripada hadis, daripada ayat Quran yang kita baca, boleh kita ambil pengajaran apa? Jadilah orang yang selalu baca Quran. Itu nombor 1. Kod manapun kita jadi orang selalu baca Quran. Kita boleh atur jadual macam-macam aktiviti kita harian, bulanan, tahunan. Apa salahnya dalam jadual hidup kita ni letak baca Quran. Sekurang-kurangnya sehari kita baca sekali. Itu paling kurang. Kita ambil masa lepas subuh ke, sambil duduk bersiap ke, sambil duduk buat apa ke, kita buka Quran baca. Tuan-tuan, paling kurang bila kita baca tu, ataupun ada peluang dengar Quran, kita dengar. Quran ini benda yang baca pun dapat pahala, dengar pun dapat pahala, tengok pun dapat pahala. Quran, dia tak macam buku lain. Member sebelah baca surah Abang kuat-kuat, kita dengar, kita tak dapat pahala. Dapatlah apa benda dia baca, tapi tak dapat pahala. Orang sebelah baca, kita dengar. Kita buka radio ada Quran, kita dengar. Dengar kita tu dapat pahala, baca kita tu dapat pahala. Orang yang baca Quran, tuan-tuan, berazam untuk kita baca Quran, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan, yang kedua, daripada hadis yang kita baca ni boleh kita ambil pengajaran apa? Perumpamaan yang Nabi sebut bagi orang yang baca Quran ini, perumpamaan yang cukup mulia dan cukup baik. Orang yang baca Quran akan diangkat darjat dia setinggi-tinggi dengan bacaan yang dia baca. Adapun orang yang tak baca Quran, orang ni seperti tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan, yang ketiga, yang terakhir daripada hadis yang kita baca ni boleh kita ambil pengajaran apa? Tuan-tuan, belajarlah Quran. Jangan malu, jangan segan. Belajarlah Quran. Jangan kita kata, ustaz saya ni berumur dah, tak boleh baca dah. Itu tanggapan yang salah. No ataupun tak mau, itu saja pilihan kamu.
Nak kita pulun belajar. Buatlah macam mana pun. Allah tak tanya esok ni awak hang baca ni bunyi peling macam dak. Allah nak tengok kamu pulun ke dak belajar. Kamu pulun ke dak untuk mendalami ilmu Al-Quran. Mula pelan, akhirnya kita boleh baca. Mula dengan sikit, kita atok, akhirnya kita boleh baca. Allah Rabbi tuan-tuan. Saya jumpa ada 2-3 orang yang orang dah berusia, orang dah berumur dah. Dia kata, saya cuma ambil masa lebih kurang 3 bulan je dah untuk saya menguasai ilmu Al-Quran. Untuk saya menguasai bacaan Al-Quran. Tuan-tuan, 3 bulan ni tak lama. Dia kata seminggu saya pergi dekat satu ustaz 2 kali, dia kata. Seminggu 2 kali, maksudnya sebulan hanya ambil masa 8 kali. 8 kali 4, 8 kali 3, berapa kali aja dia pergi, akhirnya boleh baca dengan baik. Taklah baik daripada orang lain, tapi ada baik dia daripada dia tak boleh langsung. Tuan-tuan, kok mana pun kita kena usaha. Kita banyak dah buat kebaikan lain, baca Quran ini menjadi satu benda yang cukup manfaat dan cukup baik kepada kita. Dan yang paling penting yang kita kena ingat adalah Al-Quran akan menjadi peguam bela kita. Esok di akhirat kita duduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, peguam bela kita adalah Al-Quran. Peguam bela kita adalah Al-Quran. Dia akan mai di hadapan Allah, dia akan mengaku bahawa kita orang yang selalu pegang, selalu baca, selalu tengok, selalu dengar daripada Al-Quran. Janganlah kita jadi orang yang nanti Quran akan mai mendakwa kita bahawa kita tak pernah baca, kita tak pernah buka, kita tak pernah dengar, bahkan kita tak ada langsung keinginan untuk nak untuk nak buat bagi Quran itu dekat dengan kita. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, mudah-mudahan tuan-tuan apa yang kita sebut pada pagi ini Allah bagi manfaat. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kekuatan. Mudah-mudahan tahun baru, tahun 2021 ini menjadi tahun yang baik, menjadi satu tahun yang amalan kita dipertingkatkan, amalan kita diperbaiki, dan kita senantiasa menjadi hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمين عنا ولا تذهب بركة علومهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.